Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi untuk siri yang kedua belajar biologi bersama Umi. Mazinah Muda daripada Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Okey, kita masih lagi dalam bidang pembelajaran 15, bab 15 itu pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Okey, standard kandungan kita kali ini ialah mengenai gametogenesis pada manusia, itu mewajarkan keperluan gametogenesis, dan yang kedua memerihalkan pembentukan gamet iaitu spermatogenesis, pembentukan sperma, dan juga oogenesis. Ya, untuk oogenesis iaitu pembentukan ovum, kita akan belajar, kita akan sambung pada siri ketiga insya-Allah. Okey. Bersediakah dengan alat tulis? Seperti biasa, bila belajar biologi, mesti ada alat tulis. Mesti ada kertas untuk mencatat. Okey, anak-anak, tahukah anda bagaimanakah gamet boleh terhasil? Diperhatikan pada gambar ini, ya, terdapat sperma. Ya, sperma yang begitu banyak dan satu ovum. Bagaimanakah, ya, sperma dan ovum boleh terhasil? Dan Umi minta supaya anak-anak boleh ingat kembali proses pembahagian sel dalam bab 6 iaitu mitosis dan meiosis. Kita akan gunakan untuk pembelajaran kita hari ini. Okey. Apakah apa keperluan gametogenesis? Maknanya kalau tanya adik-adik kita yang sekolah rendah pun tak boleh tahu kenapa ni kita perlu gamet. Mestilah untuk menghasilkan anak. Apabila berlaku persenyawaan. Tetapi untuk peringkat SPM KSSM kita, kenapa perlukan ada gamet? Perlukan ada proses gametogenesis ini. Okey, perhatikan pada rajah ini. Ini untuk kita ambil untuk parents, ibu dan ayah. Lelaki, sel soma. Okey, itu pun anak-anak semua dah belajar. Lelaki, terdiri daripada, sama ada perempuan ke, terdiri pada sel soma yang bilangan kromosom adalah diploid 2N. Begitu juga untuk perempuan menghasilkan terdiri daripada sel soma bilangan kromosom adalah diploid 2N. Dan melalui proses apakah seorang lelaki atau perempuan menghasilkan gamet iaitu sperma dan ovum? Ingat tak? Ya, bagus. Iaitu proses meiosis. Proses meiosis adalah salah satu daripada pembahagian sel yang menghasilkan sperma. Di mana perhatikan pada parents, ibu bapa ini bilangan kromosom diploid. Tetapi apabila gamet dihasilkan, gamet akan mempunyai bilangan kromosom haploid. Haploid, bilangan kromosom haploid, iaitu contohnya kalau untuk manusia bilangan diploid ialah 46 kromosom dan untuk spermanya betul 23 kromosom. Maknanya proses meiosis menjadikan bilangan kromosom untuk gamet adalah separuh daripada induk. Okey, setelah terhasil gamet ini, berlakulah proses persenyawaan. Menghasilkan zygote ataupun kita sebut sebagai ovum tersenyawa. Zygote ini akan mempunyai bilangan kromosom 2N, iaitu N tambah N menjadi 2N. Maknanya
23 kromosom daripada ayah, 23 kromosom dari ibu menghasilkan untuk zygot akan mempunyai 46. Manakala seterusnya zigot ini akan mengalami proses mitosis dan pembezaan untuk membentuk anak yang bilangan kromosom adalah diploid. Jadi dengan adanya proses meiosis dalam pembentukan gametogenesis, bilangan kromosom untuk setiap generasi dikekalkan sebanyak 46 kromosom. Nampak tak pentingnya, perlunya gametogenesis? Seandainya gametogenesis ini berlaku tanpa meiosis, apa jadi? Atau melalui proses mitosis, bukan meiosis, maka dia tak jadi N bilangan kromosom untuk gamet. Dia jadi 2N. Yang ini pun 2N. Ovum pun 2N. Jadi apa jadi pada zygot? Akan jadi 4N. So, cuba gambarkan, ramalkan anak nanti akan mempunyai berapa bilangan kromosom? Akan bertambah kan? Iaitu dah jadi 4N. Kalau untuk 4N, jadi manusia tak? Sebab setiap spesies mempunyai bilangan kromosom yang sama. Contohnya kita, manusia, spesies Homo sapiens. Setiap manusia mempunyai bilangan kromosom adalah 46 untuk yang normal. Jadi kalau tidak normal, kalau dah 4N dah tidak normal, entah-entah dah jadi alien itulah itu pentingnya gametogenesis. Kejap lagi kita akan pergi detail gametogenesis untuk spermatogenesis. Okey. Masihkah ingat apakah rajah ini? Ini adalah merupakan keratan memanjang, yang ini keratan memanjang testis. Keratan memanjang testis. Longitudinal section testis, dan kita perhatikan terdapat banyak tubules seminiferous, dan ada struktur epididymis. Kita dah belajar kan? Tentu ingat. Dan kita ambil satu tubul ini dan kita buat keratan rentas. Ni keratan rentas. Dapat diperhatikan dalam tubul seminiferous ini terdapat banyak sel. Cuba perhatikan pada foto mikrograf ini. Nampak tak? Ini adalah satu keratan rentas tubul seminiferous. Okey, saya gunakan warna kuning Umi gunakan warna kuning. Nampak kan? Di sini nampaknya perkembangan sel-sel untuk membentuk sperma. Jelas kita dah belajar sel yang mengalami pembahagian nukleusnya bersaiz besar. Dan perhatikan apa yang ada dalam nukleus tu. Betul, jelas kelihatan ialah kromosom dengan perlakuan kromosom yang berbeza. Okey, cuba perhatikan di sini yang berwarna agak putih. Itu lumen. Dan awak nampak tak? Berbenang-berbenang halus ini. Ini menunjukkan ekor untuk sperma yang matang. Kawasan ini nampak semua ni ialah sperma yang matang, yang bersedia untuk dikeluarkan. Okey, boleh faham? Okay, kita tengok seterusnya kompleks kan nampak? Tak apa, insya-Allah cikgu Umi akan ajarkan bagaimana sebenarnya gametogenesis spermatogenesis tidaklah sukar. Okey, nampak bahawa kita nampak di situ peringkat sel-sel. Peringkat sel-sel yang akan membentuk sperma.
Ini sperma ya. Kita nampak ada kepala sperma, ekor sperma dan bahagian tengah sperma. Dan cuba perhatikan bahawa di sebelah itu ya, kita boleh lihat peringkat-peringkat atau nama sel untuk semasa pembentukan sperma. Okey. Nanti kita akan pergi dengan rajah yang lebih mudah untuk kita faham. Umi gunakan rajah hitam putih. Cuba perhatikan dalam spermatogenesis yang tadi kan terdapat banyak sel dan ianya ada nama-namanya yang khusus. Boleh sebutkan nama-nama tu? Satu, kita perhatikan ya. Ini ialah sel cemar primordium. Daripada perkataan primordium, primadona. Sel yang pertama. Lepas tu spermatogonium. Spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, spermatozoa. Okey, itu adalah nama sel untuk sebelum membentuk sperma matang. Okey, sabar. Kita tengok dulu spermatogenesis ini apa sebenar spermatogenesis. Okey, spermatogenesis seperti tadi dia adalah untuk pembentukan sperma, proses pembentukan sperma. Ianya berlaku dalam tubul seminiferous. Catat ya anak-anak. Dan kemudian yang kedua, ianya berlaku pada peringkat akhir balik seorang lelaki, lebih kurang pada usia 14 tahun. Maknanya anak-anak semua pada testis anak-anak lelaki semua sekarang sedang berlaku proses spermatogenesis. Itu menarik biologi sebab kita belajar mengenai diri kita. Okey, yang ketiga, proses spermatogenesis ini adalah rangsangan daripada 3 hormon, iaitu hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Ingat lagi kelenjar pituitari? Kelenjar pituitari yang merembeskan 2 hormon, iaitu FSH ataupun kita panggil hormon perangsang folikel. Dan satu lagi ialah hormon pelutinan. Perempuan pun ada yang hormon ini. Ini untuk lelaki. Dan satu lagi hormon iaitu hormon testosteron yang dirembeskan oleh testis sendiri. Okey. Kemudian yang keempat mengenai spermatogenesis, sel Sertoli ini membekalkan nutrien. Mana ni sel Sertoli anak-anak? Okey, perhatikan ya. Sel Sertoli yang ini nampak tak ketara besar ni. Ini adalah sel Sertoli. Sel Sertoli ni banyak kan? Saiznya ketara agak besar. Dialah yang akan membekalkan nutrien kepada perkembangan sperma. Itu kita nampak sperma tu, nampak bahagian kepalanya tu berhampiran dengan sel Sertoli. Okey, boleh faham? Okay, kita teruskan ya. Cuba boleh ingat tak kalau okey, boleh ingat tak? 3 hormon itu. 3 hormon yang merangsang gametogenesis. FSH, LH, testosteron. Biologi ni dia banyak nama-nama istilah ini. Jadi untuk memudahkan belajar bio, gunalah akronim. FSH, LH, testosteron. Fikirlah mungkin boleh juga untuk kita ingat nama hormon yang terlibat dalam merangsangkan spermatogenesis. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah proses spermatogenesis. Jadi untuk
yang penting ya, yang perlu anak-anak tahu dalam ini ialah nama ya. Nama sel, nama untuk sel ini. Kemudian yang kedua ni nama. Okey, yang pertama nama setiap ini yang saya letakkan di belah kiri. Dan satu lagi anak-anak kena tahu ialah proses, nama proses ini. Okey. Kemudian satu lagi ialah dari segi bilangan kromosom. Bilangan kromosom, kenapa? Yang ni 2N, yang ni N. Itu kena tahu. Kalau spermatosit sekunder, dia bilangan haploid. Tu ya, 3 perkara. Satu, nama sel. Yang kedua ialah nama proses. Yang ketiga ialah bilangan kromosom untuk setiap sel tersebut. Okey, kalau nak tengok color, lebih kurang juga, ya. Okey. Untuk pengetahuan anak-anak, ya, untuk lebih mudah faham, anak-anak mestilah menguasai pelajaran yang lepas, iaitu pembahagian sel bab 6, iaitu proses meiosis. Masihkah anak-anak ingat? Ini merupakan rajah skema meiosis, di mana parent cell, ya, sel induk diploid mengalami meiosis pertama, ya, menghasilkan 2 sel yang haploid. Maknanya dalam meiosis pertama bilangan kromosom dikurangkan separuh. Dan apabila sel ini, ya, melengkapkan meiosis yang kedua. Okey, meiosis yang kedua, dia menghasilkan 4 sel haploid. Ya, 4 sel haploid inilah yang kita kata gamet. 4 sel inilah apabila dia berlaku proses pembezaan, differentiation, dia akan membentuk, katalah yang kita nak belajar hari ini spermatogenesis, mana dia akan membentuk sperma. Okey, akan terhasil, maknanya ya, satu parent cell akan menghasilkan 4 sperma. Okey, ya. Jadi untuk untuk spermatogenesis ini, anak-anak perlu tahu, ya, parent cell ini atau sel induk ini apa namanya. Contoh tadi, ya, Umi ada sebut sel jema primordium. Okey, itu dikira sebagai parent cell. Dan ya, untuk selepas meiosis 1, okey, ni kita umum, ya, 2 haploid cell produce. Tapi yang ni kita kena tahu apa nama sel ini. Begitulah seterusnya. Okey, kita sambung. Kita balik semula pada rajah tadi. Iaitu kita mula dengan parent cell, sel induk. Nampak sel induk, ya. Sel induk kita tadi iaitu sel epithelium jema yang berada pada dekat dengan dinding tubul seminiferous. Bilangan kromosomnya diploid. Sel jema primordium ini mengalami proses mitosis. Proses mitosis. Di mana, ya, ini pun ciri untuk mitosis, iaitu apabila satu sel induk membahagi, dia menghasilkan 2 sel anak yang diploid. Ni 2N, 2N. Ya, sel anak ini 2N bilangan kromosom diploid, untuk sel anak yang kedua pun diploid. Dan nama sel ini ialah spermatogonium, atau dikenali juga sebagai spermatogonia. Sama je. Kalau spermatogonium, dia singular, makna merujuk kepada satu. Kalau spermatogonia, merujuk kepada banyak plural. Okey, ya. Jadi, ya, untuk pembelajaran kita ambil satu je epithelium jema. Sebenarnya sangat banyak. Okey, sekarang spermatogonium ini satu je, saya ambil satu, ya, mengalami proses pertumbuhan.
growth. Ya, menghasilkan spermatosid prima. Bila growth, bilangan kromosom tidak berubah. Cuma mungkin saiznya lebih besar. Jadi namanya sekarang sudah berubah. Tadi spermatogonia, maknanya selepas dia mengalami pertumbuhan, dia membentuk spermatosid prima. Spermatosid prima pula meneruskan proses meiosis 1. Ingat tadi raja skema meiosis? Apabila melalui proses meiosis, satu, bilangan kromosom dikurangkan separuh. Nampak? Ya, bilangan kromosom tadi 2N sekarang dah jadi N, iaitu haploid. Dan namanya ialah spermatosid sekunder. Dan spermatosid sekunder ini pula melengkapkan meiosis, iaitu meiosis 2. Jadi menghasilkan berapa? Ya, betul. Boleh tengok ya. Kita boleh menghasilkan 4 spermatid. Tengok nama dia, kita tak panggil lagi sperma. Sebab apa? Kita tengok nanti ya. Ni kita panggil spermatid. 4 spermatid. Di mana bilangan kromosomnya ialah haploid. Kalau sperma ini adalah untuk manusia, maknanya 23 kromosom. Okey. Sekarang cuba perhatikan, dah ada beza kan antara struktur spermatid dengan sperma. Di mana sperma dah lain kan binaan dia. Maknanya di sini telah berlaku proses apa kat sini? Ya, betul, proses pembezaan, iaitu perubahan dari segi binaan atau struktur mengikut fungsi yang akan dijalankan. Maknanya dia telah membentuk sperma. Cuba tengok binaannya. Dia ada bahagian kepala. Nanti ya Cik Umi lukiskan yang agak besar. Ni bahagian kepala dia. Ada nukleus haploid and ni ada akrosom. Pernah dengar rujuk buku teks, rujuk modul. Namanya akrosom. Ya, dalam tu ada enzim hidrolitik. Ya, enzim. Ya, dan enzim inilah untuk melarutkan membran ovum semasa proses persenyawaan. Okey, ni bahagian tengah dia. Ni bahagian tengah. Dan di sini ialah ekor. Okey. Dan bahagian tengah ini ya kaya banyak dengan mitokondria. Banyak dengan mitokondria. Semua mesti tahu mitokondria adalah satu organ yang menjanakan tenaga untuk aktiviti sel. Jadi kalau untuk sperma, aktiviti selnya ialah untuk ianya berenang, ya, bagi mensenyawakan ovum. Okey, boleh faham? Seperti yang Numi cakap tadi, dalam spermatogenesis kita kena boleh ingat ya, iaitu 3 perkara. Satu ialah nama sel, ya. Yang kedua proses, dan yang ketiga bilangan kromosom untuk setiap sel itu. Okey, dapat semua? Catatnya, jangan lupa. Okey, kita teruskan. Ini sama juga kan? Okey. Cuba tengok, yang ini adalah lebih detail. Jadi ya, Umi rasa semua murid-murid dah dapat ke bagaimana ya proses spermatogenesis ini berlaku. Cuba kita tengok kan. Pertama ya, mesti ada fasa pembahagian, iaitu proses mitosis yang berulang-ulang. Makna untuk menghasilkan banyak spermatogonium diploid.
Ya, sel jemah primordium mengalami mitosis berulang kali. Kemudian yang berikutnya ingat tadi growth, ya, pertumbuhan atau perkembangan. Ni fasa perkembangan di mana sel ini dah jadi makin dia jadi besar. Agak besar kan spermatosit prima. Lepas tu mengalami meiosis 1. Dapat 2 sel spermatosit sekunder, mengalami pula meiosis 2. Itu ada nota. Jadi ya, anak-anak boleh salin nanti. Boleh pause dan salin. Okey. Dan seterusnya menghasilkan spermatid, ya, mengalami pembezaan dan membentuk sperma. Okey. Kita ya dah nak habis ni, kita cuba ya. Kita uji, ingat tak proses ni. Kita cuba ya. Ini adalah satu daripada ya rajah tadi, rajah skema untuk spermatogenesis. Sekarang ya, ni adalah rajah menunjukkan urutan sequence dalam pembentukan sperma. Okey, jadi lengkapkan urutan pembentukan sperma berikut dengan nama sel, bilangan kromosom dan proses yang terlibat dengan betul. Okey, cuba perhatikan. Sel induk, ya, parent cell, sel jemah primordium 2N. Lepas tu mengalami mitosis. Kalau mengalami mitosis, apa jadi dengan bilangan kromosom? Betul, kekal, ya, tidak berubah. Maknanya kalau sel jemah primordium diploid, maka anak dia tu mesti diploid. Tapi apa nama dia? Cuba kita tengok betul tak yang awak tulis. Ya, betul, ya. Dia jadi spermatogonium, bilangan kromosom diploid. Kemudian dia ya, spermatogonium mengalami perkembangan membentuk spermatosit prima. Berapa bilangan kromosom untuk spermatosit prima? Ya, betul juga, ya. Iaitu diploid 2N. Kalau manusia 46. Jadi kalau tengok sini, maknanya sel jemah primordium, spermatogonium, spermatosit prima adalah parent cell, sel induk, peringkat dalam sel induk. Okey. Dan seterusnya spermatosit prima dia akan mengalami apa? Mitosis? Bukan, ya. Spermatosit prima dia dah mula akan mengalami meiosis pertama. Okey, ingat ya. Ni pun boleh juga ni. Cuma mana tak nak bagi tak tertukar. Ingat, spermatosit prima satu. Prima ni makna satu. Maknanya dia mengalami meiosis 1. Meiosis pertama membentuk spermatosit sekunder. Bilangan kromosom haploid sebab bilangan kromosom dikurangkan separuh dalam meiosis 1. Seterusnya, spermatosit sekunder akan mengalami meiosis 2. Bila meiosis 2, dia sama dengan mitosis. Maknanya bilangan kromosom akan dikekalkan. Jadi dia akan membentuk ya spermatid. Dan spermatid ini mengalami pembezaan atau pengkhususan membentuk sperma. Dan sperma ya, sperma matang ya, sperma matang inilah ya akan dikeluarkan untuk mensenyawakan ovum. Cuba lihat ya, bioinfo. Satu sperma mengandungi 37.5 megabyte maklumat DNA kod genetik. Maknanya setiap ejakulasi, air mani mengandungi 300 hingga 500 juta sperma yang membawa maklumat berjumlah 1587 gigabyte dalam masa 3 saat. Bayangkan, ya, itu untuk 3 saat, itu untuk 300-500 juta sperma. Maknanya tera-tera byte dapat dihasilkan. Betul kan? Ya. Okeylah anak-anak, pelajaran kita untuk gametogenesis, spermatogenesis dah habis. Jadi, ya, ada homework tak?
Kita tengok ya, ada homework tak? Ada satu homework. Semua ada kan kertas kajang, kertas photostat? Okey. Anak-anak lipat macam Umi lipat ni 3. Okey. Letakkan di bahagian tengah itu. Bahagian tengah tu ambil raja skema untuk meiosis. Ni. Kemudian ya. Kemudian yang kita belajar hari ni iaitu spermatogenesis. Cuba lukiskan. Buat sendiri adalah lebih baik, kita lebih mudah untuk ingat. Dan ajarkanlah kawan-kawan. Dan ini ialah binaan untuk sperma. Okey. Dan ya, untuk siri yang ketiga, kita akan belajar pula untuk oogenesis, iaitu pembentukan ovum. Kalau perhatikan kan, nampak sperma lebih mudah. Tapi untuk oogenesis nampaknya agak kompleks daripada itu. Tetapi bukannya susah, senang untuk dipelajari. Dan ini adalah keratan rentas untuk ovary. Juga kita akan belajar untuk siri yang ketiga. So, ya, untuk siri ketiga jangan lupa bawa infografik yang awak buat sendiri. Okey anak-anak, kita teruskan. Tarik nafas ya, to get more oxygen untuk kita study bio lebih baik ya. Ingat, murid yang cemerlang adalah murid yang berdisiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi dari Umi Mazinah Teacher Biology. Okey.